Kita balik semula. Masih lagi di dalam bab man lam yara al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berpendapat tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang keras, derah, yakni dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Masih lagi di dalam bab ni, dan baru kita pergi kepada hadis yang ketiga ni. Hadis yang kedua lah. Hadis Aisyah. Baru ni sebahagian baru sudah dibincangkan. Tapi oleh kerana dalam hadis yang kedua ni banyak lagi perkara yang belum dijelaskan, maka kita balik semula lah. Dan dari segi terjemahannya tu sudah terjemah dah dulu. Riwayat daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah SAW memulakan sembahyang dengan takbir dan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila rokok, hak baca mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru ni kita sudah bincang dah perbezaan ataupun khilaf ulama-ulama berkenaan dengan bacaan tu. Sudah pun dibincang dah baru ni. Dan hak mana hak lebih kuatnya, hak lebih kuat kita sudah sebut dah baru ni. Cumanya nak pergi kepada hak seterusnya lagi, tak ada riwayat lagi. Bila rokok, Nabi SAW tidak menundukkan kepalanya. Ketika rokok tu, rokok gini, kepala dia tu dia tidak bekok begitu. Itu makna dalam syakhs. Tidak yusawwib, mana pula akak kepala tu ketika rokok. Kepala tu dongok gitu, tengok ke depan gitu. Tidak lagi. Tapi di antaranya mana tengahnya betul-betul lah, dia betul lah. Yang ni tengkuk dia tu dengan belakang dia tu sama. Kepala dia dengan belakang dia tu sama. Tidak kata kepala tu jatuh ke bawah ataupun dongak ke atas, tidak. Itu caranya. Dan apabila mengangkat kepala daripada rokok, baginda tidak sujud sehingga berdiri dengan betul dahulu. Yang ini sehingga baginda bertumakninah. Ini dalil lah bagi orang yang mengatakan ada tumakninah. Bila bangun daripada rokok tu, yang ini i'tidal tu lah. Dalam keadaan i'tidal tu, dia ada tumakninah. Sebenarnya perkataan i'tidal, istilah i'tidal itu digunakan juga untuk tumakninah. Tetapi baik kita guna tumakninah lah, sebab i'tidal tu hak bangun daripada rokok tu orang panggil i'tidal juga. Hak bangun daripada sujud tu tidaklah panggil gitu. Jadi baik kita guna hak tumakninah lah. Maknanya di sini ada tumakninah. Tidak kata bangun daripada rokok tu kepada i'tidal tu sujud selalu. Tidak, bahkan ada tumakninah. Berdiri dengan betul dulu. Dan apabila baginda Nabi SAW mengangkat kepalanya daripada sujud, dia tidak akan bersujud, yakni pula untuk kali yang kedua, mungkin 2 kali sujud, sehingga dia telah duduk betul-betul, yakni telah tumakninah, duduk dengan tumakninah terlebih dahulu, lepas tu baru sujud pula. Dan baginda mengucapkan, membaca pada setiap 2 rakaat at-tahiyyatu lillah. Yang ni dia duduk tahiyat. Setiap 2 rakaat duduk tahiyat. Gitu. Jadi mana kalau sembahyang 4 rakaat, rakaat yang kedua tu, pada rakaat yang kedua tu duduk. Dan duduk tu dia baca at-tahiyyatu lillah. Ini isyarat kepada satu bentuk tahiyat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada ramai sahabat-sahabatnya. Di antaranya ialah Ibnu Mas'ud. Dia ajar at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, gitu. Bukan at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Boleh juga
boleh belaka, tak jadi masalah tu. Nak baca mana-mana pun tak jadi masalah. Cuma dalam hadis ini dia sebut at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah ni tahiyat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan lain-lain lagi, ramai lagi. Dalam bab tahiyat ni, tahiyat yang paling kuat sanadnya, dari segi sanadnya ialah tahiyat ni. Nak banding dengan lain-lain, hak ni paling kuat dan paling banyak riwayat hak lagu ni. Adapun at-tahiyyatul mubarakah tu dipilih oleh Imam Syafi'i, boleh juga baca, tak jadi masalah, dan sahih juga, lagu tu pun sahih juga. Adapun Imam Malik, dia lagu lain pula, at-tahiyyatuz zakiyat, apa semua tu setengah-setengahnya riwayat dia tu ada bismillah dulu baca sebelum tahiyat. Tu Imam Malik terima. Artinya tahiyat ni bentuk bacaan dia tu banyak. Mana-mana yang sabit dalam hadis yang sahih ataupun hasan, kita boleh amalkan. Kita boleh amalkan, tak jadi masalah. Nanti kita akan jumpa lah. Bentuk-bentuk tu akan datang insya-Allah. Bentuk-bentuk tahiyat tu lagu ni kita akan jumpa akan datang. Nabi SAW apabila duduk, dia melipat kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Lipat kaki kiri dan menegakkan kaki kanan tu maksudnya kaki ujung kaki tu. Yang ni tapak kaki tu dia tegakkan, bukan tegakkan kaki semua sekali betul tu dah. Maknanya hak kiri lipat, duduk atas kaki kiri tu, duduk iftirash orang panggil. Duduk iftirash orang panggil. Lepas tu hak kaki kanan pun duduk lagu tu juga, cuma hujung dia tu, hujung kaki tu, tapak kaki tu diperdirikan. Dan hujung kaki tu kalau orang boleh peletik lagi molek lah. Orang letik, dia boleh buat belok gitu. Hujung jari kaki dia biar menghadap kepada kiblat. Hak tu hak molek, hak tu hak cara Nabi SAW yang sebenar. Tapi kalau tak boleh buat lagu tu, kita sudah jumpa dah banyak hadis sebelum pada ni, pada akan datang pun akan ada lagi. Makna tak apa dalam bentuk lain, dengan melipat, mana kura kaki tu duduk bawah, bukan berdiri gitu. Sebab kalau duduk berdiri jadi sakit, kalau misalnya dia sakit kaki kau, itu masing-masing tak apa, ada juga lagu tu. Ada riwayat juga duduk lagu tu pun ada juga. Tetapi hak kebiasaan Nabi SAW duduk lagu mana? Lagu tu lah, iaitu tapak kaki dia berdirikan dan jari-jari kaki dia tu dia lipat sehingga menghadap kepada kiblat. Kalau boleh buat lagu tu, itulah yang sebaik-baiknya. Dan baginda melarang daripada cara duduk aqibis syaitan, daripada tumit syaitan. Lagu mana tumit syaitan ni? Maksudnya duduk di atas tumit seperti syaitan. Hak tu dia larang. Cara duduk seperti ini ni orang panggil iq'a ni dilarang. Mengikut setengah-setengah ulamanya, yang dikatakan iq'a itu ialah antara dua sujud tu kan. Jadi kita berdiri kedua kaki, duduk di atas tumit, berdiri dua kaki. Bila bangun daripada sujud yang pertama, kita tidak lipat seperti tadi lah, tidak duduk atas tapak kaki, tidak, tetapi berdiri kaki itu dan duduk di atas tumit. Itu mengikut satu pendapat. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan maksud aqibis syaitan di sini makna tidak membasuh dengan baik kaki itu. Nabi SAW melarang daripada tumit syaitan, yakni tumit boleh ke syaitan. Lagu mana tumit boleh ke syaitan? Yang ni orang tu ambil air semaya, dia tidak basuh molek, tak rata molek. Biasanya tak rata ni alik belakang lah, sebab jingkut depan. Alik belakang dia tumit tu tak rata molek. Itu makna Nabi SAW larang daripada aqibis syaitan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, iaitu duduk dengan cara lagu mana? Punggung ni, punggung tu, daging punggung tu rapat ke lantai, dan kaki ni buka kedua-dua gitu.
Kaki tu buka kedua-dua gitu. Hak kanan lik ni, hak kiri ni keluar kaki. Bukan lipat ke dalam dah, keluar. Dan punggung ni duduk di atas lantai. Itu cara duduk. Iqa' juga yang ketiga. Dia ada sebut di sini sekat 3. Sebenarnya ada lagi yang lain, iaitu yang keempat. Duduk. Ini maksud antara dua sujud ni, ataupun pada ketika duduk lah. Ketika duduk mana-mana, duduk tahiyat ke, misalnya kita tak boleh berlaku. Duduk lagu mana? Satu lagi, duduk atas punggung dengan memperdirikan betih ni, lutut ni diri. Lepas tu duduk kaki ni pijak ke lantai. Duduk gitu. Mana lutut ni ke sini lah, ke dada ni. Lutut tu ke dada. Jadi punggung ke bawah, tapak kaki tu rapat lah di lantai. Sama ada dia duduk gitu ke, ataupun dia ikat gitu dengan tangan dia atau lutut dia, tak boleh. Itu yang dimaksudkan dengan iqa'ah. Tetapi yang pertama tadi, cara duduk yang pertama tadi, iaitu duduk di atas tumit dan kaki tu berdiri. Kaki tu berdiri, duduk atas tumit. Hak tu tidak termasuk di dalam aqibis syaitan, mengikut setengah-setengah ulama, termasuk Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah. Cara lagu tu sunnah, dan Ibnu Abbas lalu buat lagu tu. Dia tidak duduk iftirash, supaya pada ketika tahiyat awal tu antara dua sujud, antara dua sujud sajalah. Tetapi dia duduk di atas tumit dengan memperdirikan kaki dia. Tapak kaki tu berdiri, ujung jari tu ke lantai lah. Jadi tumit tu duduk atas, punggung tu letak atas tumit. Jadi agak tinggi lah kedudukan. Lagu tu Ibnu Abbas kata itu juga sunnah berdasarkan riwayat Muslim. Jadi hak yang pertama tadi tak termasuk di dalam aqibis syaitan itu. Tetapi aqibis syaitan ini boleh jadi termasuk hak 2-3 lagi, hak kemudian itu yang kita sebut, itu semuanya tak leh lagu tu. Adapun hak duduk cara yang pertama yang disebut tadi, itu masih khilaf lagi. Dengan sebab itu kita tak usah sibuk lah kalau hak khilaf lagi tu. Kita akan pergi keluar negeri. Kalau kita pergi keluar negeri, mungkin kita akan dapati dengan banyak sekali orang buat lagu tu. Tak usah, biar dia. Memang ada. Tidak termasuk dalam aqibis syaitan. Wa an farshatis sab', dan daripada ataupun firshatis sab', daripada cara duduk binatang buas. Kalau binatang buas duduk lagu mana? Kalau dia duduk lagu mana? Anjing ke apa ke? Macam-macam hak tadi tu, aqibis syaitan tadi, itu cara duduk binatang dah tu. Misalnya anjing, kalau dia duduk, punggung dia tu rapat ke tanah. Punggung dia rapat ke tanah. Dengan sebab itu kita tak boleh buat misalnya buka macam tadi. Kaki, kedua-dua kaki tu buka dan punggung tu kena lantai, tak boleh. Itu cara duduk binatang. Kalau kita tengok anjing duduk, dia rapat punggung dia tu ke tanah. Itu cara duduk binatang buas, tak boleh. Ataupun cara duduk sepuluh singa, tak boleh juga. Cara duduk sepuluh singa, ikutlah cara duduk macam mana-mana. Misalnya kita kata duduk tu, kita duduk di atas lutut, lepas tu pegang tangan kita duduk begitu, tak boleh je. Tangan ni atas lantai dan lutut ke atas lantai. Macam nak tekan ke apa-apa sepuluh binatang. Mana kaki pak lah, duduk gitu, tak boleh. Ikutlah macam mana-mana pun kita kata tak boleh cara binatang duduk. Ataupun pada ketika sujud, kalau kita nak kira ni duduk ni maksudnya sujud sekali lah. Kalau nak kira sekali dengan hak tu, maka kita tak boleh perapakkan ni siku kita ni pada ketika kita sujud rapat ke lantai, jangan. Tak boleh perapak ke lantai. Itu pun cara duduk binatang juga. Tetapi kita kena angkat ni siku ni, biar tangan ni saja duduk di atas lantai. Itu maksudnya. Kesimpulannya, cara duduk binatang ni tidak sesuai dengan orang sembahyang. Nabi SAW ajar cara sembahyang ni, rupa dia nya serupa dengan hak malaikat buat di atas langit. Dan Nabi SAW ajar, kalau kita perhati, tak ada sesuai dengan beberapa perkara. Satu, sesuai dengan syaitan. Cara duduk tu serupa dengan syaitan, tak ada. Serupa dengan binatang, tak ada juga. Serupa dengan orang ahli neraka, tak ada juga.
Sebab itu tak boleh cekok pinggan. Cekok pinggan tak boleh. Ataupun cara duduk tu cara malah. Misalnya nyanda. Nyanda ke tiap, tak boleh juga. Dia kena menampakkan kecergasan, kesegaran, dan keseriusan. Nak serius, sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak. Ahli neraka cekok pinggan ke? Tak boleh cekok pinggan. Cekok pinggan tak boleh. Ataupun cara duduk syaitan, seperti Nabi SAW sebut tadi lah. Jadi syaitan kira-kiranya duduk lagu tu lah. Tak boleh duduk lagu tu. Nabi SAW menyudahi sembahyang dengan taslim, yakni dengan memberi salam. Jadi akhir sekali sudah sembahyang dia tu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu dengan memberi salam. Itulah cara Nabi SAW sembahyang. Jadi hak ni yang kita tidak sebut lagi baru ni. Adapun hak panjang baru ni tu cerita pasal start dengan Alhamdulillah tu. Hak tu selepas selesai dah. Tetapi hak sebenarnya hak ni hak maksud bab ni hak tu lah qiraat alhamdulillahirabbil alamin. Hak tu maksud sebenarnya. Ada hak lain-lain tu oleh kerana dia ada dalam hadis ni sebut belaka gitu jelah. Tetapi maksud sebenarnya ada kena mengena dengan tajuknya, ialah hak tu, hak baru ni. Hak minggu baru ni kita bincang. Hak tu maksud sebenarnya tajuk kita baca. Seterusnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, baru tadi atau baru sekejap diturunkan kepadaku satu surah, maka baginda pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, hingga baginda menghabiskan surah itulah. Lepas tu dia kata, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Nabi SAW berkata, itu adalah satu sungai yang Allah janjikannya untukku, kepadaku. Tuhanku janjikannya kepadaku di dalam syurga. Jadi sungai itu ada dalam syurga. Jadi dalam setengah-setengah hadisnya sungai ataupun kolam itu duduk di padang mahsyar. Maknanya ada juga di padang mahsyar, ada juga dalam syurga pun ada juga. Nama sama. Setengah ulama mengatakan hak di padang mahsyar tu puncanya daripada hak dalam syurga tu juga. Hak dalam syurga tu juga. Tak apalah. Jadi di sini apa kena mengenanya? Kalau kita hak dua hadis yang pertama sebelum ni, sebelum pada ni, jelas mana dalam sembahyang tu. Dalam sembahyang Nabi SAW memulakan bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin dalam sembahyang. Ada pun hak ni dia tak ada sebut ni. Dia tak ada sebut ni. Diturunkan kepadaku saat ni satu surah, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu surah ni diturun dalam sembahyang. Kalau Nabi baca dalam sembahyang, kalau tidak dalam sembahyang tak jelas ni. Jadi dengan sebab itu hak ni kita nak kata masuk dalam bab mana ni? Kalau dalam bab hak sebelum ni, dua hadis sebelum pada ni, iaitu hak tak baca bismillah tu. Ni baca bismillah pula. Dan di sini walaupun tidak jelas lah kita kata dalam sembahyang, tapi kalau kita andaikan Nabi nak ceritanya dalam sembahyang pun baca jugalah bila turun kepada dia tu lagu tu Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia baca sampai habis. Maknanya kalau dalam sembahyang pun baca jugalah. Tapi ini apa kena mengenanya dengan Fatihah tu? Sedangkan hak duduk caranya mula baca Fatihah tu, adakah baca bismillah atau tidak? Ni nak baca surah. Lepas tu tidak jelas pula dalam sembahyang. Apa Imam Abu Daud buat mari, kalau kita kata dalil bagi pihak yang mengatakan baca bismillah tu hak tidak berapa kemah, tidak berapa terang. Baru ni sudah sebut dah. Sebab apa Imam Abu Daud tahu? Supaya lain-lain ulama ramai lagi yang tahu bahawa hadis yang sahih lagi sharih, orang panggil hadis yang sahih lagi terang, jelas, tak ada keliru.
menyebutkan baca bismillah ni tak ada. Sebab tu dia mari pun hak sama-sama. Ada pun hak dua sebelum pada ni, hak tu jelas menunjukkan Imam Abu Daud sokong hak tu lah, terima hak tu. Terima hak tu. Itu yang pertama. Yang keduanya kita kena tengok dari segi perbahasan. Sini kalau kita tengok dalam syarah ni senang, moga ramai juga ada syarah ni. Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri dia katakan pada muka surat 530, hadis ni bercanggah dengan tajuk bab. Hadis ni tak sesuai, bercanggah dengan tajuk bab. Sebab tajuk babnya dia man lam yaral jahra bi bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berpendapat tidak boleh ataupun tidak perlu ke, tidak ada bacaan derah bismillahirrahmanirrahim, boleh belakalah kita nak pilih mana-mana pun tak apalah. Sebab sesuai belakang tu, ada sesuai dengan ni, ada sesuai dengan ni. Terjemah ayat ni tu sesuai dengan Imam Malik, ada sesuai dengan Imam Abu Hanifah, sesuai belakang. Tak apa, kita boleh pilih. Tetapi tak sesuai lah hadis ni dengan tajuk ni. Sebab tajuk ni makna nak menyatakan orang yang tak setuju lah kiranya baca derah bismillah, tak setuju. Tiba-tiba hak ni sebut baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi lagu mana? Hak ni maksud baca derah, tidak baca derah bismillahirrahmanirrahim, tak baca derah hak mana? Pada Fatihah tu ke ataupun pada surah? Tak jelas juga. Kalau mengikut dia kata tak baca derah belakang ketika nak baca Fatihah tu, tak baca derah juga. Ataupun tidak dibaca langsung, bukan tak baca derah, baca qada, tak baca langsung pada ketika nak baca Fatihah tu. Situ pun tak derah, ketika nak baca surah tu pun tidak derah. Itu sesuai dengan golongan yang mula-mula. Dan dua hadis yang mula-mula tu jelas. Dari segi hak yang dimaksudkan tidak baca derah tu pada Fatihah tu, sebab surah tu tidak berapa berat mana orang lain pun. Surah tu hak beratnya di situ pada Fatihah tu. Jadi hak pada Fatihah tu jelas dah melalui dua hadis. Yang saat ni salah satunya kita baca hadis yang kedua mula-mula. Tetapi hadis yang ketiga ni tidak jelas, tidak sesuai ni dengan hadis, dengan tajuk bab. Sebab di sini kita nak katakan Nabi SAW baca bismillahirrahmanirrahim. Dia baca tu sampai sahabat dia dengar, tentulah makna baca derah. Anas bin Malik, yang Anas bin Malik tu cerita pula oleh rakyat, tentulah Nabi SAW baca derah kan. Baca derah. Hak Nabi SAW baca kepada Anas lepas sembahyang dah, tak ada sebut sembahyang ni. Saat ni dia kata diturunkan satu surah kepadaku, dia pun baca derah kepada Anas. Mana baca derah sekali dengan surah. Tak sesuai ni, sini baca derah. Sedangkan sepatutnya mari dalam bab ni dalil kepada orang yang mengatakan tak baca derah. Ni menunjukkan baca derah walaupun di luar sembahyang. Tapi kalau baca derah di luar sembahyang, orang lain pun tak ada jadi masalah. Nak rayaknya enggak dia. Sebab tu dia kata tidak sesuai dengan tajuk. Sebab terjemah tajuknya iaitu berkenaan dengan meninggalkan jahar, yang ini tidak baca derah. Hak ni pula menunjukkan kepada baca derah dan tidak baca derah dalam sembahyang. Boleh jadi. Jadi kalau kita andaikan Nabi SAW rayak sani satu surah turun kepada dia, dia pun bacalah bismillahirrahmanirrahim, dia baca derah, seseolahnya dalam sembahyang pun dia baca derah jugalah. Kalau kita nak faham gitu, tak boleh. Sebab apa? Dia baca bismillahirrahmanirrahim tidak semesti baca derah. Dia kata ke baca derah sininya, dia kata dia baca saja. Nabi SAW pun baca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Paling tinggi kita kata di luar sembahyang baca derah. Sebab tu Anas tahu
Kalau dalam semaya mana nak tahu? Kalau semata-mata baca bismillah saja, orang yang terima baca bismillah memang dia baca, dia kata cuma tidak baca derah. Hak ni bab ni cerita tentang tidak baca derah. Kalau baca qahar tu dia pun terima hak tu tak ada kena mengena hadis ni. Dia kata hadis ni kalau nak kira boleh, untuk baca derah boleh, tidak baca derah boleh, tapi baca sekadar tu ya. Dia kata hak lebih moleknya, kata dia mengikut nuskhah Mesir. Nuskhah Mesir, sebab dalam nuskhah Mesir tu gini, babul jahri bi bismillahirrahmanirrahim, gitu. Mana bab baru ni kan, babu man lam yara al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim, bukan lagu tu tajuk hak dalam nuskhah Mesir. Tak tahulah siapa dia ada hak nuskhah Mesir. Kalau ada apakah hak kitab nuskhah Mesir tu, bukan lagu tu tajuknya. Gini bunyi tajuknya, babul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Ini bab baca derah bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca derah barulah munasabah kalau hadis ni ada menyebutkan tidak baca derah. Ada menyebutkan hak baca derah. Kalau kita andaikan hak ni hak baca derah, maknanya ada yang mengatakan baca derah bismillah, ada yang mengatakan tidak baca derah. Jadi berhubung dengan baca derah bismillahirrahmanirrahim yang ada khilaf, lebih sesuai kalau kita terima tajuk ini, barulah sesuai, boleh masuk belakang semua hadis ni. Kalau tidak, tajuknya berkenaan dengan orang yang tak terima baca derah, tiba-tiba hadis hak mari hak baca derah, tak sesuai. Walaupun golongan yang pertama dia boleh kata hak ni baca derah dalam semaya, keluar semaya. Dulu cerita dulu hak tu dulu yang kita cara dia dalam semaya tak boleh baca derah. Kalau luar kita pun kata boleh baca derah bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi dia mahu nak buat dalil kepada bismillahirrahmanirrahim baca derah dengan hak Nabi baca derah luar semaya, untuk membuktikan baca derah bismillah dalam semaya. Mana boleh. Tetapi lebih sesuai lah. Kalau kita nak letak semua hadis di bawah satu tajuk, maka lebih sesuai tajuk yang terdapat di dalam nuskhah Mesir, iaitu babul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab baca derah bismillahirrahmanirrahim. Ini lagu mana? Jadi kalau mengikut setengah hadisnya ada tidak baca derah, kalau mengikut setengah hadisnya ada baca derah macam ni. Tetapi itu tidak sesuai pula dengan pendapat Imam Malik. Sebab Imam Malik pegang dengan hak ni lah hadis yang kita baca baru ni. Hadis yang pertama, Anas kata Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka memulakan bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna memulakan bacaan? Mana start baca tu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau semaya qahar baca qahar, dia buat start Alhamdulillahirabbil alamin juga. Kalau semaya derah pun start Alhamdulillahirabbil alamin juga. Kalau baca qahar bismillahirrahmanirrahim, makna start baca bismillah tu orang panggil, bukan start dengan alhamdulillah. Tak sesuai tu. Bahkan hak lebih sesuai ni, tajuk ada ni hak kita baca dah, hak tu hak sesuai. Mengikut nuskhah Mesir tu tidak sesuai. Sebab apa? Dia boleh masuk pendapat orang hak kata baca derah dengan orang hak kata baca qahar, tapi baca juga bismillah tu. Supaya mazhab Hanafi, supaya mazhab Ahmad baca qahar. Masuk hak Imam Malik tak termasuk. Sedangkan hadis-hadis ni lebih menyokong, lebih kuat kepada hak mazhab Malik tu. Nabi SAW memulakan bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya juga hadis Aisyah yang kita baca saat ni, Nabi SAW memulakan bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia memulakan bacaan dengan bismillah, bermakna tak kena lah dia kata memulakan bacaan dengan alhamdulillah. Walaupun baca qahar bismillah, kena katalah mulakan dengan bismillah. Cuma bismillah tu qahar, alhamdulillah tu derah, kena rayak gitu. Sebab itu tidak sesuai tajuk. Kalau tajuk mengikut nuskhah Mesir, hak sesuainya tajuk ni dah. Sesuai. Cumanya muskilnya apa yang awak mari hak ni sini. Hak ni cerita dalam semaya. Kalau di luar semaya apa kena mengena nak cerita dalam semaya? Imam Malik pun terima kalau hak luar nak baca bismillah dulu. Mana-mana surah sebelum baca bismillah, sebelum baca surah baca bismillahirrahmanirrahim. Dia pun kata memang sunnah, boleh baca. Bahkan dalam semaya sunnah dia kata boleh, kalau nak baca tak ada apa. Dia pun terima tu.
Tapi apa kena mengena awak mari hak ni? Nak ceritanya hak dalam sembahyang, awak mari hak luar. Kalau kita kata maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca luar, tapi sebelum pada tu menunjukkan dia baca dah dalam sembahyang dengan baca bismillah tu dah. Mana ada dalil yang terang? Ada kau ayat lagu tu? Saat ni hak turun tu dalam sembahyang. Saya baca dah selalu dalam sembahyang. Ataupun turun sebelum sembahyang. Saya baca dah dalam sembahyang tak diderah. Bismillah. Lagu ni baca. Lepas pada tu dia ayat pula kepada Anas. Ataupun dalam sembahyang tu dia baca dah. Anas dengar ni dalam sembahyang, tapi tak pernah sabar. Sebab apa Nabi SAW kata kepada Anas, saat ni turun kepada saya satu surah. Takkan duk tengah sembahyang. Kecek pula. Takkan duk tengah sembahyang. Mana selepas sembahyang? Tak mungkin tengah sembahyang. Jadi apa makna dia? Tapi kalau kita nak kira hak lebih sesuai dari segi wak masuk hadis ni dalam bab ni, maka lebih sesuai lah kalau tajuk tu mengikut nuskhah Mesir. Itu kata syarih. Sebab apa? Sebab dua hadis yang mula-mula itu menunjukkan tidak baca derah, dan hadis ini menunjukkan itsbatul jahr, yang menunjukkan ada baca derah tu di luar sembahyang. Di luar sembahyang. Kita tahu mana luar sembahyang. Moga dia kecek kan dengan Anas takkan dalam sembahyang. Mungkin kita kata kita boleh bagi jalan untuk menyesuaikan hadis ini dengan bab, dengan tajuknya, iaitu dengan kita mengatakan begini. Kata dia, iaitu Rasulullah SAW bila dia berkata diturunkan kepada saya tadi satu surah, kemudian dia pun menghuraikan surah yang turun tu dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, maka boleh difaham daripadanya bahawa tasmiyah itu yang dibaca bismillah itu adalah satu juzuk daripada surah. Bila terbukti ia adalah satu juzuk daripada surah, maka boleh kita buat dalil bahawa kalau baca surah tu derah, bismillah tu pun derah jugalah. Jauh sikit lah, agak jauh sikit. Kalau surah tu baca derah, dalam sembahyang baca derah lah, maka bismillah ni sebagai satu juzuk daripada surah, baca derah jugalah. Tapi dengan takwil lah agak jauh pergi tu. Dia kata boleh kita andaikan begitu, walaupun jauh, untuk kita menyesuaikan hadis ini dengan tajuk. Kalau kita nak tebal juga biar sesuai dengan tajuk ada ni, maka lagu tu lah. Tapi kok mana-mana pun lebih sesuainya dengan tajuk hak ada dalam nuskhah Mesir tu. Tajuk hak ada ni sini ni tidak sesuai dengan dua hadis mula-mula. Hak ni tak boleh sesuai, kecuali kalau kita kata Imam Abu Daud nak menyatakan dalil orang-orang yang mengatakan baca bismillah derah ni tidak kuat. Misalnya hak ni kalau nak kata baca derah dalam sembahyang jauh tu, hak ni jelas di luar sembahyang. Dalil-dalil hak lah setara ni lah boleh dibawakannya. Boleh katakan gitu. Tujuan Imam Abu Daud. Jadi maknanya Bismillahirrahmanirrahim ni tidak kuat. Bila tidak kuat hak tidak baca bismillah tu lah. Hak tu dia nak ayat, pegang dengan hak tu. Pegang dengan hak tu. Gitu kira-kira aja. Maksud Abu Daud. Kalau tidak kita nak katakan tak lagi, tidak sesuai dengan tajuk. Masalah baru ni kita sebut dah. Satu masalahnya, adakah bismillah ni satu juzuk daripada Fatihah? Imam Syafi'i satu pendapat, dia kata memang satu juzuk daripada Fatihah. Bila dia satu juzuk daripada Fatihah, bila kita baca Fatihah, maka kita kena baca lah bismillah. Kalau baca Fatihah tu derah, bismillah kena derah, bukan dia satu juzuk. Dia kata lepas tu hak ni hadis ni terang kan. Dia ni kata Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka memulakan bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lagu mana? Imam Syafi'i jawab, dia kata ni maksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin ni surah Fatihah Ummul Quran. Itu maksud baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah, pas dalam surah tu termasuklah bismillah, kata dia. Dia buat ikut tu. Hak ni kata dia tak apa hak ni.
Nabi SAW memulakan bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, yakni dia memulakan bacaan dengan baca Fatihah. Gitu. Orang kata mak, orang lain pakak marah lah, tak setuju lah. Mana ni? Dia kata, adakah pula surah Alhamdulillahirabbil alamin? Surah Fatihah tu mana ada? Banyak nama dia, tapi kan ada nama surah Alhamdulillahirabbil alamin? Tak ada. Surah Fatihah ada lah. Ummul Quran ada lah sebut. Surah Alhamdulillahirabbil alamin tak ada lagu tu. Dia kata agak jauh tu, kata dia tu. Tapi Imam Syafi'i dia takwil gitu lah. Dia takwil hak ni dengan baca Fatihah. Lepas tu dah bismillah tu sebahagian daripada Fatihah kena baca. Kalau hak lain baca derah, dia pun kena baca derah lah juga. Gitu. Dia buat ikut. Orang lain kata tak saya jauh tu. Pergi jauh lagu tu. Tak terai tu. Tak terai. Jadi mereka mengatakan, Imam Malik kata tidak satu juzuk daripada Fatihah. Tidak. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad berkata tidak satu juzuk daripada Fatihah. Walaupun ada satu pendapat daripada Imam Ahmad mengatakan satu juzuk, serupa dengan Syafi'i juga. Tapi hak masyhur daripada dia tidak. Bukan satu juzuk daripada Fatihah. Lepas tu baca tu. Sebab demo tu terima juga baca. Baca tu sebab dia berdasarkan hadis-hadis lain, nak melera hadis lain. Tapi baca qahar, kata dia, supaya berbeza. Ini bukan termasuk dalam Fatihah. Kalau dia tu termasuk dalam Fatihah, apa baca qaharnya? Lepas tu baca apa ke dia? Baca itu untuk berkat. Sebagaimana yang diajarkan di dalam Quran, semua surah-surah itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Fatihah pun satu surah juga mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana surah-surah yang lain, kita tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai satu juzuk daripada surah itu. Maka begitulah juga dalam Fatihah ni, Bismillahirrahmanirrahim bukan satu juzuk daripada Fatihah itu. Tapi kita baca qahar. Itulah hak munasabahnya, kata dia. Imam Malik kata dah, dan dia tidak sebahagian daripada Fatihah. Dan Nabi SAW mulakan baca dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita nak baca dengan Bismillah pula? Kalau luar nak baca Quran ni dah ada tulis dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim, tak apalah kita nak baca tu. Tapi dalam sembahyang kita kena ikut ni hadis ni. Kalau kita nak baca saja-saja, tengok, bolehlah baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh, tak salah. Nak baca luar ni, surah lain kau nak baca, boleh. Tetapi dengan kita menganggap dia ni satu juzuk daripada Fatihah, tak boleh. Dia kata lagu tu. Tapi berkenaan dengan Fatihah tu, gitulah Imam Syafi'i terima sebagai satu juzuk. Lepas tu surah-surah lain, orang lain lagi lah tak terima. Imam Syafi'i ada juga pendapat dia, masyhur pendapat dia tu, iaitu dia kata satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Orang lain kata dah. Baru ni kita sudah baca dah bincang dah tu. Orang lain kata semua sepakatkan surah Al-Kautsar itu 3 ayat. Kalau kita kata Bismillahirrahmanirrahim ni itu masuk dalam itu, jadi kita kena bilang 4 ayat lah. Bukalah Quran mana-mana, ada ke dia tulis Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama? Tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Pakai kosong saja, dalam bulat tu kosong. Inna a'tainakal kautsar, satu. Baru satu. 3. Kalau kita terima hak ni dia jadi 4 lah pula. Surah Ikhlas jadi 5 ayat lah pula. Faham tak kata lagu tu? Orang tak sedih. Tapi Imam Syafi'i dia kata satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Tapi ada juga pendapat dia yang lain, dia mengatakan berkenaan dengan surah-surah lain tidak satu juzuk daripada surah. Mana ada 2 pendapat Syafi'i. Tapi orang lain memang kata dah. Imam Malik dia kata ke dia, baca tu ada dalam Quran, kita terima ada dalam Quran itu. Lepas tu dia sebahagian daripada Quran kau. Ni sebelum inna a'tainakal kautsar, sebelum qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, sebahagian daripada Quran kau tidak? Imam Malik kata dak. Tu dia. Ni sebelum inna a'tainakal kautsar, sebelum qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, sebahagian daripada Quran kau tidak? Imam Malik kata dak. Tu dia. Imam Syafi'i kata sebahagian daripada Quran, kalau tidak Quran tulis, macam mana ada dalam Quran? Ini mana ada hak bukan Quran lah pula.
kata dia. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad kata memang Quran, tetapi bukan satu juzuk daripada surah itu, tetapi ayat yang tersendiri yang dibuat memang Allah SWT waktu untuk memisahkan satu surah daripada surah yang lain. Itu tujuannya. Dan untuk berkat, memulakan dengan nama Allah. Gitu. Kita terima. Kalau tidak, macam mana tulis dalam Quran? Tetapi tak boleh kita nak kata ia ni satu ayat daripada tiap-tiap surah. Tak boleh. Hak tu lebih kemah sebenarnya. Hak tu lebih kemah. Sebab apa? Kalau tidak ayat Quran, tulis lagu mana? Tak boleh tulis dalam Quran. Hak tidak Quran. Tapi Imam Malik dia kata dahulu Nabi SAW tulis lagu tu, kita terima. Tapi ia bukan sebahagian daripada ayat Quran. Hak di awal surah. Hak termasuk dalam sebahagian daripada satu ayat di dalam Al-Quran, iaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hak tu semua terima. Imam Malik akak tangan belakang. Hak tu Quran. Bismillahirrahmanirrahim, hak tu Quran. Hak di awal surah ni, hak tu ada khilaf. Seperti kata tadi lah, ada khilaf. Tapi hak tu semua tak ada khilaf. Semua terima hak tu Quran. Hak masalahnya di awal-awal surah. Hak moleknya hak tadi, iaitu memang ia sebahagian daripada Quran, satu ayat daripada Quran, tetapi bukan satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Bila satu ayat daripada Quran, sebab tu ditulis. Nak tulis dia mesti kena mutawatir. Kena mutawatir bahawa dia tu Quran. Tak boleh hak masuk hak lain. Tak boleh. Gitu. Hak sesuainya hak. Kalau kita kata satu juzuk, bercanggah dengan sekian banyak hadis. Misalnya suratul Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Hak tu 30 ayat. Kalau kira dengan bismillah kan 31 lah jadi. Sedangkan dalam hadis sebut 30. Bercanggah dengan tu. Kecuali kalau kita kira tiap-tiap bismillah tu satu ayat yang berasingan. Dibawa ke situ untuk memisahkan satu surah dengan satu surah yang lain. Dan untuk berkat. Untuk berkat. Imam Malik dia kata itu sebagai doa. Sebagai doa. Ambil berkat bolehlah. Sekadar gitu. Dan kita pun dalam Quran, ada dalam Quran tu dia nak kata mana? Hak tu dah Nabi tulis lagu tu. Kita terima lah tu. Kita terima lah. Gitu. Sebab apa? Sebab dia tak saya terima lah. Sebagai tiap-tiap bismillah ada di awal surah tu sebagai satu ayat daripada Quran, dia tak terima. Kena ada dalil. Ada dalil. Dia tak ada tu, dia tak ada tu kita tak boleh kata. Hak tulis tu mungkin Nabi tulis lagu tu. Kita terima. Gitu. Begitulah habis. Lepas tu riwayat daripada Aisyah. Perawi menyebutkan tentang ifk. Tentang ifk, yakni tuduhan secara dusta tentang perzinaan seseorang. Kebanyakan ulama'nya berdasarkan hadis Bukhari dan lain-lain, mereka mengatakan tuduhan palsu tentang Aisyah itu yang berzina. Tuduhan. Sebenarnya kalau kita perhati kepada ayat Quran, tak ada sebut peristiwa Aisyah ke siapa, ke tak ada. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun min ifk, dia sebut gitu. Boleh jadi adalah tuduhan kepada mana-mana individu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak lebih sahihnya. Hak tu hak lebih sahihnya. Dan hak berkenaan dengan ifk ni ana sudah bicara dalam pada ketika kuliah Bukhari itu bicara. Bicara. Jadi hak kata kepada Aisyah tu tidak berapa tepat. Dan hadis itu dari segi matan dia, dari segi apa banyak maklul. Ada ilatnya. Kita tak boleh terima berkenaan dengan Aisyah. Sebab apa? Kalau nak terima banyak lagi isteri-isteri Nabi SAW, hak lain lagi pun dituduh juga. Jadi macam mana ni lagu ni? Hak mana satu? Jadi hak lebih tepatnya padananya wallahu a'lam, iaitu berkenaan dengan adalah sesiapa. Gitu, bukan khusus dengan Aisyah, tak apa, tidak. Tak apalah.
Kalau nak kira hadis ni, hak ni pun dhaif, tak lagi hak ni dhaif. Qalat Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan dia pun membuka muka dia. Mana muka dia tudunglah, dia buka muka dia. Wa qala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum al-ayah. Jadi kita nak bahas hak kita nak dulu. Hak berkenaan dengan tajuk kita ni dulu. Gapo dia? Dia royak orang yang tidak terima baca derah bismillah. Hak baca derah ni alhamdulillah. Hak sini ni apa kena mana? Mana ada bismillah? Patu mana ada dalam sembahyang? Tidak juga. Patu mana ada bismillah? Ni ada ta'awudz. Isti'azah yang adanya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillah pun tak ada juga. Apa dia nak ayat? Sebab tu pelik kadang-kadang kitab lama ni pelik. Dia nak ayat di sini kemungkinan. Jadi pensyarah dia ni dia boleh jadi gini maksud. Boleh jadi gini sebab dia tidak ayat. Dia susun kita hadis ni dia tinggal gitu. Dia tidak ayat maksud dia buat gini ni bab. Maka pensyarah hadis ni mari kemudian dia kata boleh jadi maksud dia nak ayat gini. Dia nak ayat mana? Maknanya kalau di awal surah ada bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana ayat ni bukan di awal surah, di tengah surah, maka baca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca lagu tu sesuai dengan ayat Quran, idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila baca Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Dia tidak suruh baca bismillahirrahmanirrahim. Dia suruh ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi suruh baca ta'awudz tu mana? Kalau di tengah. Artinya kalau kita baca dalam sembahyang satu surah tu tidak di awal, di permulaan dia, tapi di tengah. Kita tidak bacalah bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Begitu. Hak ni pun tidak kena mengena dengan Fatihah ni. Hak duduk sibuk benar tu berkenaan dengan Fatihah. Hak ni dia berkenaan dengan surah. Berkenaan dengan surah tak ada baca bismillahirrahmanirrahim. Paling tinggi kita kata, kita dapat pengajarannya, iaitu kalau di tengah surah kita tidak baca bismillahirrahmanirrahim bila kita nak mula membacanya, tapi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Tetapi hak ni di luar sembahyang. Kalau di dalam sembahyang baca lagu tu kah? Adakah orang nak baca surah kalau di tengah tu dia kena baca lagu ni? Ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Tak bacalah bismillah, tapi baca a'udzubillah. Adakah lagu tu? Ini bukan dalam sembahyang. Kita tak boleh kira hak di luar sembahyang nak bawa ke dalam sembahyang, tak boleh, tak kemah juga tu. Tak kemah juga. Sebab itu Abu Daud kata hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Sekumpulan perawi telah beriwayatkan hadis ini daripada Zuhri. Mereka tidak menyebutkan begini kalamnya, begini ucapannya, dengan perincian ataupun gambaran begini. Tak ada. Dan saya bimbang cerita tentang isti'adzah ni, a'udzubillah baca gini-gini ni, minhu dalam satu nuskhahnya kalau minhu tu tidak berapa terang. Kalau dalam satu nuskhah dia tulis min saja, bukan minhu, min kalami Humaid. Kalau kata lagu tu terang. Saya bimbang kata Abu Daud, hak cerita kata a'udzubillah gapo baca ni, ini bukan kata-kata Nabi, bukan hak Nabi baca, tetapi hak Humaid baca. Dah kalau Humaid dia tu siapa? Macam mana kita nak buat dalil dengan dia? Gitu. Jadi Imam Abu Daud hukum dah hadis ni mungkar. Hadis mungkar nak ke mana? Hadis yang perawinya tidak kuat, dhaif, meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan perawi yang thiqah, perawi yang boleh dipercayai. Itu makna hadis mungkar. Sedangkan dalam sanad ini tidak ada perawi yang dhaif. Macam mana Imam Abu Daud kata mungkar? Tidak ada perawi yang dhaif. Jadi boleh jadi kita kata orang lain ni
sekumpulan perawi meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, dia tak ada sebut pun lagu ni. Tak ada sebut tak apalah, orang lain tak ada sebut. Dan moga Humaid ni pun dia orang Kemah juga, orang Molek juga. Ini boleh kita kata termasuk dalam ziyadah perawi, ziyadah thiqah. Dan ziyadah thiqah ni makbulah, boleh diterima. Apa-apanya. Takut-takut orang kata gitu. Sebab itu dia tak boleh. Sebenarnya hadis ini yang lebih tepatnya bukan mungkar seperti Imam Abu Daud kata, tetapi hadis ini adalah hadis syadz. Kalau tepat, istilah yang tepatnya adalah hadis yang syadz. Tapi apa Imam Abu Daud guna mungkar? Ini atas samuh dia. Kadang-kadang dia guna istilah tu longgarlah, tidak berapa kemah, tidak berapa ketat penggunaan istilah tu. Boleh jadi dia kata begini kerana ada juga Imam Ahmad misalnya yang mengatakan dia ni tidak kuat, yang mengatakan dia ni Humaid ni tidak kuat. Jadi atas dasar tu maknanya Humaid ni orang tidak kuat. Bila orang ni tidak kuat, dia meriwayatkan bercanggah dengan orang lain yang kuat, maka dia mungkar. Hadis itu mungkar lah. Tetapi kalau mengikut orang lain, dia tidak dhaif. Kalau mengikut orang lain, kalau dia tidak dhaif, hadis ini bukan mungkar, tetapi hadis ini syadz. Begitu mengikut kaedahnya. Jadi orang-orang yang mengatakan Humaid ni thiqah, Ibnu Sa'ad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Ahmad pun ada juga disebut ni, Abu Daud, Ibnu Khirash, Bukhari, Ya'qub bin Sufyan dan lain-lain. Dia mana kata dia orang thiqah. Kalau orang thiqah bercanggah dengan orang thiqah lain, itu orang panggil ziyadah thiqah. Ni ada tambahan lagu ni. Lagu mana? Ziyadah thiqah ni boleh diterima. Boleh diterima. Tetapi kalau ke mana-mana pun dia dhaif lah, tidak sahih lah. Ke mana-mana pun kalau kita kata mungkar, lagi teruk. Kalau kita kata syadz pun dia bercanggah dengan orang-orang lain. Jadi salah satu sifat hadis yang sahih tu, dia tidak bercanggah dengan perawi-perawi lain yang siqah. Takkan kita nak tinggal hak ramai-ramai tu. Hak lain sebut lagu mana hak lain tu? Hak lain sebutnya lagu ni lah. Tak ada sebut buka-muka ke apa tu. Tak ada sebut. Jadi tadi sesoalannya Nabi SAW tudung muka dia, lepas tu buka muka. Tak ada sebut lagu tu. Hak adanya lagu mana? Semuanya meriwayatkan gini. Inna Aisyah zakarat wa anzalallahu ta'ala innal ladzina ja'u bil ifk al-ayah. Gitu. Tak ada cerita Nabi SAW buka muka, duduk cakap gitu, lepas tu dia pun baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Orang lain tak ada suara pun kata lagu tu. Daripada kita menyalahkan orang lain yang ramai tu, kita kena mengandaikan mungkin hak seorang ni dia salah. Lebih baik hak seorang ni dia tersalah. Itu mengikut kaedahnya. Apalagi kalau kita nak ambil nak guna hak ni untuk nak cerita baca derah ke tidak baca derah bismillahirrahmanirrahim, ini apa kena mengenanya dalam bab ni? Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Imam Abu Daud mengatakan saya bimbang, saya risau, saya takut ni hak cerita baca a'udzubillah ni, ini kalam Humaid. Dia andai dia mengikut ijtihad dia kata lagu tu, dia ada dalil ke? Tak ada. Ini menunjukkan bahawa ulama-ulama hadis ni kadang-kadang dia menghukum sesuatu tu berdasarkan ijtihad dia. Dalil yang terang bahawa ini adalah kalam Humaid, yakni mudraj minar rawi, tak ada. Kalau tak ada, dia boleh kata. Apabila dia tu seorang muhaddis, dia boleh kata, ni saya bimbang benda ni gini. Sebab tu dia tidak kata putus, sebab dia tak ada dalil juga. Cuma dia berdasarkan tengok orang lain-lain tak ada sebut orang ni, tiba-tiba dia seorang ada sebut. Dan mungkin hak ni hak kata-kata dia saja. Artinya hadis ini hadis mudraj. Kalau mudraj itu pun menyebabkan jadi dhaif juga, tak kemah juga. Kita nak pegang hak mana, hak atas putih mana. Dan kalau hak ni bukan Nabi yang baca, hak mana putih kita nak pegang? Orang lain baca ni, perawi bukan sahabat, bawah lagi. Orang bawah lagi. Kita nak ada dalil ke apa dia dengan dia? Dalil ni kalau Nabi SAW baca lagu tu, tak ada dalil, tak boleh dapat dalil sikit abuk di sini.
Untuk luar semaya. Kau dalam semaya, kau apatah lagi bismillah, mana adanya sini? Tak ada. Kau adanya ta'awudz. Kau ta'awudz itu pun dipertikaikan. Itu bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hak Nabi baca, tetapi hak ummi baca. Nabi cerita, tak boleh buat dalil. Tujuan Imam Abu Dawud mari semua ni dengan ayatnya berkenaan dengan hak bismillah ni, kata baca dengan tak kemah. Gitulah tujuannya. Ada hak lebih terang lagi. Kalau Imam Abu Dawud nak mari boleh hak lebih terang lagi. Tetapi hak ada hak terang itu pun tidak sahih. Kalau sahih pun tidak sharih. Sebab baru ni lah kita bincang. Di antaranya hak baru ni 2-3 hadis tidak terang. Kalau sahih dia tidak terang. Kalau terang dia tidak sahih. Kalau terang ada Nabi SAW baca bismillah terang, tak sahih pula. Lagu bab ma ja'a man jahara biha. Ini bab orang yang baca derah bismillah. Jadi sesuai dah tajuk sebelum ni, orang yang tidak baca derah. Hak ni bab orang yang baca derah. Hak tadi masuk celah-celah tu kira-kiranya yang macam yang menyokong hak baca derah bismillah lah. Tetapi dalam bab hak tidak baca derah, hak tu masalahnya. Di sini pula dia buat bab khusus orang yang baca derah bismillah. Baca derah bismillah ni maksudnya mana? Kalau luar semaya, semua Imam Malik pun kata boleh baca derah, apa tak boleh? Baca derah ni mana? Kalau maksud baca derah ni dalam semaya, semua hadis-hadis dia mari dalam bab ni pun tidak jelas menunjukkan baca derah bismillah tu dalam semaya. Apatah lagi untuk kata baca derah bismillah tu di awal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tak jelas langsung. Tak ada terang. Kalau nak kata lain pun tak terang. Tujuan Imam Abu Dawud mari semua ni dia nak kata orang yang mengatakan baca derah bismillah ni tak kuat dalil-dalil dia. Lagu-lagu ni setara ni tarah dia je. Kita boleh buat mari. Tak terang. Kalau ada pun hak nampak terang tu sebenarnya lebih kurang ni. Hak tu dia nak bagi. Tapi ulama-ulama hadis siapa setara tu kan? Siapa setara tu nak ulama-ulama hadis. Bahkan baru ni kita sudah baca mengikut salah seorang sahabatnya Abdullah ibn Mughaffal, dia kata bid'ah dah. Siapa setara tu baca derah tu. Sekian ramai ulama, sekian ramai sahabat, Khulafaur Rasyidun hak baca ke hak. Kita tak berani nak baca. Itulah masalah umat Islam. Tak berani nak baca. Orang ngaji pun tak berani nak baca. Kuliah semaya. Takut apa? Takut geger. Tetapi sepatutnya kalau terdedah, kita sudah ngaji dah lagu ni, tak perlu geger. Bahkan hak sebenarnya kalau mengikut Abu Dawud, mengikut Bukhari, tak ada baca derah. Tu ulama-ulama besar tu. Pak kita dia tidak mujtahidin. Setengah-setengah orang ni kata lagu tu. Jadi Bukhari tu tidak mujtahid. Tu Imam Malik. Imam Malik hak mujtahid. Tak baca langsung. Imam Abu Hanifah tu mujtahid. Imam Ahmad mujtahid. Dalam fiqh ada mazhab dia sendiri. Tak baca je. Dalam banyak-banyak ni hak mana hak lebih ramai? Lebih ramai hak ni hak dak. Bila tidak kita tak berani nak baca. Tak berani nak baca. Anda mengaji dulu, Tok Guru sebut, Mufti Wali Hasan dulu sebut, dia kata hadis ni moleknya kita mengaji ni kalau hak sahih. Terang hadis tu. Sekurang-kurangnya kita kena amalkannya walaupun sekali dalam hidup. Jangan kita tinggalkan begitu saja. Kita dengar hadis tapi kita tak sepakat. Kita tak seamal. Benda tu orang lain duk amal alik-alik. Bahkan apalagi kalau kita tahu hak ni hak lebih kemahnya, tak saya baca lagi. Ini makna kita mengutamakan orang lain, manusia daripada biasa ni, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kata kadang-kadang orang kita dikata kalau kita nak pakai hak lain macam kita perlekeh Imam Syafi'i, kita mengecil-kecilkan Imam Syafi'i. Tak kena kata lagu tu. Ucapan yang sama, kata-kata yang sama kita boleh kata juga pada orang yang duduk pakar kemah sangat Syafi'i itu. Tidakkah bermakna dengan cara lagu tu dia mengecil-ngecilkan ulama lain, mujtahidin lain? Supaya tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Bahkan kalau anda memang lagu tu hak lebih kemana pakai hak tu, tak cara ikutlah
lagu mana pun. Jangan pakai hak tu. Hak tu hak kemah. Hak lebih banyak. Kalau nak kira mazhab pun lebih ramai lagu. Dah kalau Khulafaur Rasyidin pun pakai lagu tu. Setengah-setengah orang dia keliru. Baru ni kan, dalam ni kita baca dah. Ada juga disebut Sayyidina Umar baca derah, Sayyidina Abu Bakar baca derah. Kita sudah royak dah baru ni. Hak baca derah tu memang ada. Dulu, cerita dulu. Hak kemudian ada baca derah. Hak dia ada riwayat dia Nabi SAW baca derah. Hak tu dulu. Berapa banyak dalam hadis ni hak mansuh. Sudah mansuh. Tetapi oleh kerana orang-orang besar juga kemudian ni masih ada terima nak baca bismillahirrahmanirrahim, kita pun tak kata apa. Tak kata apa, biar bacalah. Tetapi janganlah sekali-kali memperkecil-kecilkan orang lain hak tidak baca. Sampai kita anggap pelik, kita anggap salah pula dia. Oh, tak kena benar tu. Sedangkan hak dia buat tu hak dia hak lebih ramah, hak lebih kemah dari segi dalilnya. Ini juga adalah salah satu bentuk ta'assub mazhab. Dia boleh jadi ta'assub ni salah satu sebabnya pasal kita tidak tahu. Kita terima setakat hak ada. Kalau kita tahu, insya-Allah akan hilang hak ta'assub tu. Hak tebar dia jadi qanifih. Dia akan jadi qanifih. Lama-lama tak ada, hilang ta'assub. Ta'assub ni bahaya. Tak kira dalam bab gapo. Ta'assub ni bahaya. Kita kena bersikap terbuka. Bersikap terbuka. Kalau dalam benda tu benda boleh terbuka. Kalau hak tak boleh terbuka, tak boleh lah. Kalau dalam bab kita tak boleh buka. Tak boleh buat terbuka kursi lagu tu, tak boleh. Tapi kalau bab benda lagu ni boleh. Apa lagi jelas ni ulama-ulama besar, ulama-ulama mujtahid pakai. Dan kita tengok Abu Daud, ya mari hak setahun ni hak derah ni. Setahun ni tak terang. Baiklah. Riwayat daripada Yazid Al-Farisi, dia berkata, saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, saya berkata kepada Uthman, apakah yang mendorong kamu apakah yang mendorong kamu melakukan terhadap surah Bara'ah sedangkan ia termasuk dalam surah Mi'in, yang ni hak 100 ke atas bilangan ayat dia, dan terhadap surah Al-Anfal sedangkan dia ni termasuk dalam surah Al-Mathani, sehingga kamu letakkan kedua-duanya itu di dalam 7 surah yang panjang, ataupun as-sab'ut tiwal. As-sab'ut tiwal boleh berlaku itu. Apa yang jadi betul lagi? Dan kamu tidak tulis di antara 2 surah tu baris Bismillahirrahmanirrahim. Baris Bismillahirrahmanirrahim kamu tak tulis. Uthman berkata, Nabi SAW ada ayat turun kepada daripada turun beberapa ayat kepada dia, dia pun panggil lah beberapa orang ataupun orang yang tulis untuk dia ayat itu, dan dia akan mengatakan letak ayat ini dalam surah yang tersebut gini-gini. Dan ada juga 1-2 ayat turun kepada Nabi SAW. Baginda berkata supaya itu juga surah Anfal ini adalah di antara yang mula-mula turun kepada Nabi SAW di Madinah. Dan surah Bara'ah pula adalah yang terakhir turunnya daripada Al-Quran. Kisah dia ni serupa, kisah dalam surah Al-Anfal ni serupa dengan cerita di dalam surah Bara'ah ni. Jadi saya kira dia ni termasuk di dalam hak ni lah. Yang ni Bara'ah ni termasuk di dalam surah Al-Anfal juga. Kerana itulah saya letakkan kedua-duanya di dalam As-Sab'ut Tiwal. Dan saya tidak tulis di antara keduanya baris Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Saya tidak tulis baris Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya apa-apa ni jadi lagu ni. Jadi surah-surah dalam Al-Quran ini mengikut ulamanya, dia ada bahagikan kepada beberapa beberapa bahagian lah. Yang pertama
Awalul Quran as-sab'ut tuwal. Permulaan Quran tu dia mula dengan 7 surah yang panjang. Lepas pada tu zawatul mi'in orang panggil. Surah-surah yang mengandungi 100 lebih. 100 ke atas lah ayatnya. Iaitu ada 11 surah. Kemudian Al-Mathani, iaitu surah yang tidak sampai ayatnya 100. Ada 20 surah semua. Kemudian lepas pada tu Al-Mufassal, surah Mufassal sampai ke akhir lah. Jadi lepas tu Tiwalul Mufassal, Sigharul Mufassal, tu ada bahagian pula lah, tak apalah. Cuma secara kasarnya Mufassal gitu. Jadi hak ni masalah letak ni. Surah Al-Fal ni sekali dengan surah Bara'ah. Jadi surah Bara'ah tu orang panggil juga surah At-Taubah. Surah At-Taubah di Bara'ah ni 100 ayat. Dia termasuk dalam mi'in sebab ayat dianya 130 ayat. Dia termasuk dalam mi'in. Anfal, surah Al-Anfal ini termasuk di dalam Al-Mathani, kan nak kiranya. Jadi tidak sesuai nak letak di permulaan tu. Buat apa ya jadi letak di permulaan ni? Sedangkan hak di permulaannya sepatutnya hak sesuainya iaitu surah-surah yang panjang. Sedangkan hak ni kalau kita kira suku, maka dia tidak menepati syarat yang disebutkan oleh ulama yang sesuai untuk surah yang panjang. Dia letak di permulaan Al-Quran. Kecuali kalau kita campur kedua-duanya. Apabila campur kedua-duanya baru jadi surah panjang, maka sesuailah letak. Jadi lagu mana ni? Hak ni. Jadi kita nampak sini rekah ceritanya masa kita pun tak apa dan. Hak sebenarnya hadis ni dhaif. Itulah kesimpulannya. Hadis ni dhaif, tak boleh nak pakai. Kalau kita nak pakai hak ni, sesoalnya kita akan jadi nampak apa? Rekah ceritanya. Jadi nampak macam sesoalnya susun Quran ni atas fikiran sahabat. Sebenarnya tidak begitu. Nak boleh letak ayat di sini Nabi SAW tentukan. Nak boleh letak surah ni selepas surah ni Nabi SAW tentukan. Itulah mengikut pendapat yang kemahnya. Pendapat yang kemah yang perlu dipegang. Sebab apa ini Quran? Quran ni bukan boleh disusun mengikut manusia. Allah SWT yang perintahkan kepada Nabi SAW, susun lagu ni. Lepas tu tak ada bismillah. Dan Nabi SAW tak bubuh bismillah, tak ada. Gitu. Jadi kalau kita mengikut riwayat-riwayat ini, jadi fikiran Sayyidina Osman nampak serupa cerita dia tu sebab letak sekali. Lepas pada tu saya tidak tulis bismillah ni bukan kerana mendapati Nabi tidak tulis maka saya pun tidak tulis. Tidak, kerana fikiran dia nampak serupa. Gitu. Mengikut fikiran dia, itu tak sesuai. Isi hadis ni dia bercanggah dengan kedudukan Quran, menjejaskan Quran. Itu kalau lagu tu. Kalau lagu tu maknanya Quran ni disusun mengikut fikiran sahabat. Tidak, tak boleh jadilah. Sebab itulah kalau kita tengok hadis ni, ulama hadis dia kata hadis ni dhaif. Walaupun sanad dia tu boleh kira sanad dia, tetapi tafarruq perawi ni, tafarruq perawi. Auf bin Abi Jamilah dia meriwayatkan daripada Yazid Al-Farisi. Selain daripada dia tak ada meriwayatkan hadis ini. Kalau cari mana pun mesti ada dia. Dan dia ambil daripada Yazid Al-Farisi ni, tak ada orang lain. Quran ni dia nak sabit Quran ni bukan berdasarkan riwayat-riwayat yang ahad seperti ini. Dan tidak boleh kita ubah kepercayaan terhadap Quran yang mutawatir itu dengan riwayat-riwayat setara ni, yang mana perawi dia tu mutafarrid, seorang dia. Quran ni kan dia sabit berdasarkan mutawatir, sehingga tidak perlu ada sanad dah. Jadi hak mutawatir dia sampai kepada kita ni lagu mana? Supaya kita tengok lah ni tak ada bismillah. Dan Nabi SAW tak bubuh, tak ada lah. Tak perlu dah kepada kita pergi kepada pendapat hak kata sebab sesuai ayat dia ni, surah ni dengan surah ni. Kalau nak kira hak sesuai tu, banyak lagi surah lain hak sesuai. Tak sebubuh lah bismillah tengah tu. Kalau nak kira lagu tu kan, kalau nak kira atas sesuai gitu. Kalau pendek kita nak suruh jadi panjang, kita capur lah. Kalau lagu tu capur jadi panjang apa tu lah, bubuh dalam surah Tiwal mula-mula ni. Kalau lagu tu tak boleh, tak kena tu.
Kita nak ubah Quran ni dengan sebab hak ni setara ni tak boleh. Walaupun ulama mengatakan Auf ni dia boleh diterima kalau riwayat dia ambil daripada Yazid, tapi kalau riwayat dia daripada orang lain tak apa boleh harap. Tak sedap lah mana orang tak kemah mana. Sedangkan Quran tu dia mutawatir, tak boleh riwayat-riwayat setara ni tak boleh pakai. Dan nampak macam Sayyidina Osman ni ngada-ngada membuka ruang kepada musuh-musuh Islam untuk mengatakan Quran ni, tengok lagu ni cara penyusunan dia. Sedangkan Nabi SAW sudah susun ramai dia lagi. Siap dah. Siap dah. Tak boleh pakai. Habis cerita. Jadi sini nak ayatnya dia cerita tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Dicelah antara surah Al-Anfal dengan surah Bara'ah. Apa kena mengena dengan baca dalam semaya ni? Apa kena mengena? Dah tak ada nak baca derah mana? Lagi kalau ada tu orang tak baca derah. Dijelas-jelas surah tu lain. Dah tak ada nak baca derah mana? Lepas tu mana dia sebut di sini cerita dalam semaya gaponya? Tak ada. Tak ada sebut. Mana dalil untuk orang yang mengatakan nak baca derah bismillah? Nak baca derah ke mana? Tak ada. Hak lain lagi kan ada tu orang tak baca derah. Gitu. Imam Abu Daud qana tu. Setahu tak ada. Nak baca lagu mana derah? Dia mengapa tak ada? Takkan mana-mana pula baca bismillah celah. Lagi ke hak lain hak ada tu orang tak baca. Dia nak pergi hak tu. Maknanya orang baca derah ni tak kemah. Dia nak ke situ. Kalau tidak apa makna ni? Sebab tak ada kena-mengena dengan semaya. Sedangkan duk cerita sebelum pada ni berkenaan dengan semaya ni. Kalau hak luar ni surah-surah lain nak baca bismillah derah, siapa dia persoalkan, siapa dia pertikaikannya? Tak ada orang apa dibantah. Baca je lah. Imam Malik pun dengan baca, tak apa. Kalau di luar semaya, mana ada sebut sini dalam hadis ni cerita dalam semaya? Tak ada. Di luar semaya pun orang tak baca. Takkan dalam semaya nak baca. Lepas tu mana dalilnya kepada orang yang kata baca derah? Tak jelas, amat tidak jelas. Kalau nak kira ni, tak secara lah dia dhaif tu. Kalau nak kira dia awak mari sini. Mana bismillah nak baca derah? Tak ada. Tak ada dalil. Lepas tu mengikut hikmahnya apa ya di sini pelik juga. Yang hak lain-lain ada bismillah. Pemisah di antara surah-surah tu. Di sini adalah beberapa riwayat yang mana ulama-ulama terima. Di antaranya sebab surah ni Bara'ah ni Bara'ah ni makna Tuhan berlepas diri daripada segala perjanjian. Nabi SAW berlepas diri daripada segala perjanjian yang dibuat di antara orang kafir dengan orang Islam. Jadi sebelum pada tu kita damai. Bila orang kafir beberapa kali menceroboh perjanjian damai yang dibuat oleh Nabi dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang Yahudi, Bara'ah tu dia lebih sesuai dengan ni Yahudi. Anfal tu lebih sesuai dengan kafir Mekah. Jadi ada kesesuaian tu. Dari segi nak baik mula-mula, tapi demo ni buat jahat semacam. Maka bara'atun minallahi wa rasulih. Mana peristiharan bebas lepas, tak ada dah perjanjian itu daripada Allah dan Rasulnya. Maknanya ayat Quran ini semuanya surah ni mari untuk rahmat semua. Hak ni tidak rahmat, kira nak perang. Kira nak perang. Dalam surah-surah ni dia cerita tentang perang saja. Jadi tidak sesuai kalau bismillah tu ada. Gitulah dari segi hikmahnya kalau nak bahas kan. Paling tinggi boleh ayat gitulah. Hak senangnya kalau kita tak saya pergi jauh, Nabi tidak ajar, sudah. Dalam Quran tak ada tulis bismillah. Habis gitu. Apa sebab? Boleh jadi itu, boleh jadi dari segi sesuai. Kalau nak kira sesuai tak itu juga. Banyak lagi surah lain yang sesuai. Apa ada bismillah? Dicelah. Hak ni tak kemah belaka tu. Hak lebih senangnya kita kata Nabi SAW tidak tulis. Habis cerita. Hak lain tu untuk sokongan saja, gitu saja. Lepas pada tu riwayat daripada Ibn Abbas pula supaya tak dia juga. Rasulullah SAW mati dalam keadaan dia tidak menyatakan kepada kami bahawa hak ni sebahagian, bahawa Bara'ah ni sebahagian daripada Al-Anfal. Dia tidak menyatakan kepada kami. Abu Daud berkata, Sya'bi, Abu Malik, Qatadah dan Thabit bin Umar kata Nabi SAW tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim sehingga turun surah An-Naml. Begitulah maksud dia ni. Apa kena mengena ni hak ni dengan tajuk ni? Mana ada baca derah bismillahnya? Tak ada sebut ni. Mana sini dia sebut Nabi tidak terangkan. Adakah surah Bara'ah ni sebahagian daripada surah Al-Anfal?
Jadi sehingga dia tidak berubah bismillah di tengah tu. Adakah dia ni sebahagian daripada surah Al-Anfal? Nabi tidak menyatakan. Takkan lagu tu Quran ni. Ni pun dhaif juga. Tak boleh. Ni pun dhaif juga. Hak tadi juga Auf Al-A'rabi, Auf bin Abi Jamilah Al-A'rabi daripada Yazid Al-Farisi. Hak tu juga. Tak ada orang lain kalau riwayat lagu ni, dia tu. Kalau kita terima dia ni orang molek sekali, Quran tidak boleh berubah kerana riwayat setara ni. Takkan Nabi tak cerita mana-mana sahabat buat lagu? Tak boleh. Nabi SAW cerita dah lah tu, dia buat lagu tu, cerita dah lah. Tak ada. Memang dia tak ada. Memang dia tak sebut. Tak ada. Abu Dawud berkata, Sya'bi, Abu Malik, Qatadah dan Thabit bin Umar kata Nabi SAW tidak bertulis Bismillahirrahmanirrahim sehingga turun surah An-Naml. Ia ada sebut innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sininya, maknanya sekali kita tengok sebelum pada ni surah-surah ni dalam Quran ni tak ada Bismillah, pemisah dia. Lepas pada turun surah An-Naml, barulah Nabi surah, ini surah lain Bismillahirrahmanirrahim, ini surah lain pula Bismillahirrahmanirrahim. Zahirnya nampak begitu. Moga ni duk cerita ni antara surah ni, bukan duk cerita bab semaya, jauh ni, tak ada kena mengena dengan semaya. Hak tu pun tidak jelas. Kalau kita terima Nabi SAW ni tidak tulis, maknanya selepas tu baru tulis. Dah banyak dah surah-surah yang sebelum pada tu turun dan Nabi SAW baca dah Bismillahirrahmanirrahim, dah tulis dah. Hak ni pun tak boleh pakai. Hak sebenarnya hak ni tidak tulis Bismillahirrahmanirrahim dalam surat dia. Dulu Nabi SAW tak tulis dalam surat dia Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kena mengena dengan Quran ni hak ni. Surat dia tak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis apa dia? Bismikallahumma. Gitu. Hak dia tulis dulu. Lepas pada tu innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat-surat dia Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dia kena mengena dengan cara dalam Quran. Surah-surah tu tak ada kena mengena tu. Tetapi tengok cara ni, kalau kita tengok dari segi sini nampak macam di awal surah. Seseolahnya di awal surah tu pun baru Nabi tulis setelah turun ayat ni. Padahal tidak lagu tu. Itu benda yang kena faham lah, kalau tidak jadi keliru. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata Rasulullah SAW tidak mengetahui terpisah satu surah, pemisahan surah sehingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz Ibnu Sarah. Hak ni sahih. Memang dulu mula-mula tu tak tahu lagu mana surah ni terpisah daripada surah lain, melainkan apabila turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim bukan doa biasa. Hak turun, bila kata turun mana dia ni satu ayat daripada Quran, tetapi bukan satu ayat daripada tiap-tiap surah. Ini ayat turun untuk memisahkan satu surah daripada surah lain. Jelas daripada hadis ni. Tu jelas, memang sungguh. Ada sekarang ni pun lagu tu. Kecuali surah Bara'ah tadi dengan surah Al-Anfal di tengah tu tak ada. Dan Nabi SAW tak buat, tak ada. Lepas tu apa hikmah dia? Boleh jadi macam-macam. Di antaranya ya lebih sesuainya hak tadilah kita kata, sebab surah ni merupakan peristiharan perang daripada Allah dan Rasul. Yang ni pembatalan segala janji-janji damai yang telah dibuat sebelum pada itu. Sebab apa orang kafir pun dia tidak cara janji, tidak jaga janji. Jadi dalam Quran disebut fambidhum ala sawa. Suruh lempar janji itu kepada mereka supaya dia buatlah, supaya dia pun tak sepakat, kita pun tak sepakat. Gitu. Jadi hak ni boleh terima. Hak akhir ni tak jadi masalah. Sanad dia pun okey, tak jadi masalah. Dan Nabi SAW mula-mula dia tidak tahu macam mana surah ni terpisah daripada surah lain, kecuali turun Bismillah, menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim ni satu ayat Quran juga. Itulah lebih kuat. Tetapi adakah ia satu juzuk daripada tiap-tiap surah? Tidak.
Walaupun Imam Syafi'i pendapat yang masyhur dia kata gitu, tapi ada salah lagi pendapat dia pun kata tidak juga. Hak salah gitu. Jadi hak lebih baik, lebih kemahnya berdasarkan hadis ini dan banyak lagi hadis lain. Bismillahirrahmanirrahim ni ayat Quran juga. Tetapi dibawakan untuk memisahkan satu surah daripada satu surah yang lain. Ia bukan merupakan satu juzuk daripada mana-mana surah, kecuali hak ada di dalam suratul Nam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hak itu memang semua terima. Hak lain tidak. Hak lain itu sekadar tu. Wallahu a'lam.